Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman bin Husni Amir. Nombor metrik 20BS02005. Okey, duduknya saya di sini untuk menerangkan tentang perkara-perkara sunat dalam sunat. Okey, iaitu antaranya ialah sunat ab'ad. Ab'ad ni dia, perkataan dia berasal daripada ba'du ataupun daripada si istilah dia apa dalam bahasa Melayu ialah setengah. Okey. Dari segi syarah, sunnah ab'ad ni ialah semua perbuatan dalam solat yang disengajakan atau tak disengajakan perlu diganti dengan sujud syahwi di akhir solat ataupun di selepas solat. Okey, sunnah ab'ad ni dia ada 4. Okey, yang pertama ialah tasyahud awal. Okey, tasyahud awal ni ialah rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua sebagai contohnya solat maghrib, solat isyak, solat maghrib dengan solat asar. Okey. Yang kedua ialah membaca selawat Nabi pada tasyahud awal. Allahumma salli, sebagai contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang ketiga ialah duduk untuk membaca tasyahud awal. Okey, yang keempat, yang terakhir ialah doa kunut. Okey, yang kedua ialah sunat hayat. Okey, sunat hayat ni dari segi bahasa dia diambil daripada nama jamak. Kata-kata jamak iaitu hay'ah yang bermaksud sifat sesuatu benda. Okey, dari segi syarak pula ialah sunat-sunat solat yang akhirnya kalau kita tak buat ke apa ke, kita tidak akan perlu kita tidak perlu untuk mengganti dengan sujud syahwi. Okey. Sunat hayat ni dia ada 16. Okey, saya terangkan satu-satu ya. Okey, yang pertama ialah angkat tangan ketika takbiratul ihram, rukuk dan bangun daripadanya. Okay. Dia syarat nak angkat takbiratul ihram ni, kita punya ibu jari ni dekat penghujung. Kayaknya dia jadi macam ni. Okey. Yang kedua ialah tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri. Maksudnya bila kita berdiri, tangan kanan kita ni mesti dekat sini. Okey. Okey. Yang ketiga ialah melihat ke tempat sujud ketika solat lah. Kita nak solat tu, hati kita kena lihat ke tempat sujud. Okey, yang keempat ialah membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Baca doa iftitah ni, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey. Yang kelima ialah isti'azah selepas baca doa iftitah tu, kita baca isti'azah. Untuk apa? Untuk kita baca surah Al-Fatihah dengan mana-mana surah lah. Okey. Yang keenam ialah membaca dengan suara yang kuat. Okey, bila nak sebutkan pasal membaca ni ada dua. Suara yang kuat dengan suara yang kiranya suara yang slow atau perlahan. Bila contoh dia macam bila kita nak baca suara yang kuat ni, contoh dia macam kita nak solat subuh, solat maghrib, solat isyak, tapi kan semua dia solat-solat jahriyah orang panggil. Okey. Yang ketujuh membaca perlahan di tempat yang tertentu. Yang baca perlahan ni sebagai contoh macam kita nak solat sunat ke apa ke, kita baca dalam keadaan yang slow lah. Okey. Yang ke-8 ialah mengaminkan bacaan Al-Fatihah. Bila kita ada imam baca dah habis Al-Fatihah, contoh dia lah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
So jadi makmum boleh mengaminkan bacaan Al-Fatihah imam. Okey. Yang ke-9 ialah baca Quran. Okey, lepas kita baca Al-Fatihah, kita boleh pilih mana-mana surah Al-Quran, tapi mengikut susunan ayat Al-Quran. Maksudnya daripada Al-Baqarah sampai ke An-Nas. Kita tak boleh daripada An-Nas sampai ke Al-Baqarah. Itu tak mengikut tertib. Okey, itu dah kira perkara-perkara makruh. Okey. Yang ke-10 ialah mengucap takbir ketika berpindah dari rukun nak ke rukun lain. Sebagai contoh, bila kita dah berrukuk, kita nak bangun untuk i'tidal, kita disunatkanlah untuk mengangkat takbir. Okey. Yang ke-11 ialah tasbih ketika rukuk dan juga sujud. Bila kita nak rukuk, kita ada bacaan tasbih, itu apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh baca sebagai boleh dibaca sebanyak 3 kali. Okey, bila kita sujud pun kita ada bacaan dia juga. Kita ada bacaan tasbih juga. Okey, itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh dibaca sebanyak 3 kali juga. Okey. Yang ke-12 iaitu letak kedua-dua tangan ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sebagai contoh, okey, yang ke-13 ialah duduk tawarruk dan duduk iftirash. Duduk tawarruk ni duduk ketika tahiyat akhir. Duduk iftirash ni duduk ketika tahiyat awal. Kita sambung pada seterusnya. Nombor yang ke-14 ialah membaca selawat Ibrahimiyah. Okey, baca selawat Ibrahimiyah ni ketika tahiyat akhir. Tahiyat akhir, bila kita nak baca tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu selawat Ibrahimiyah. Okey. Yang ke-15 ialah memberi salam yang kedua. Kan bila kita dah salam pertama, salam kedua, itu adalah sunnah hayat. Okey, akhir sekali ialah kita solat, kita mesti yang penting sekali benda ni, iaitu khusyuk sepanjang solat. Bila kita nak dapatkan solat yang sempurna, kita perlu khusyuk. Bila kita khusyuk dalam solat, kita buat apa pun dalam solat tu, kita ingat Allah. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzana bin Samad, nombor metrik 20BS02026. Hari ini saya akan menceritakan perkara-perkara makruh di dalam solat. Makruh dari segi bahasa bermaksud karya, bermaksud benci, atau dari segi istilah bermaksud perkara yang dilakukan dalam solat tidak membatalkan, tetapi ia tidak disukai. Meninggalkan perbuatan ini adalah dilegatkan dan mendapat pahala. Makruh dalam kajian saya ada 14. Yang pertama, memandikan muka ketika solat. Larangan ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Abi Dawud. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menghadap hamba-Nya ketika dia bersolat, dan tidak akan berpaling. Jika dia berpaling, Allah juga akan berpaling. Jadi perkara itu kita boleh lihat perbuatan tersebut memang tidak disukai, tetapi masih sah solat. Yang kedua, seterusnya, memandang ke langit. Sewaktu kita solat, kita memandang ke langit. Baginda juga bersabda di dalam Sahih Bukhari, maksudnya, mengapakah kaum ini mengangkat pandangan mereka ke langit ketika solat? Baginda mengeraskan suaranya sehingga baginda bersabda, sama ada mereka berhenti berbuat demikian atau pandangan mereka akan disambar. Kita lihat di situ Rasulullah sangat tegas dengan perbuatan tersebut, tapi masih sah solatnya, tapi dikira hukum makruh. Seterusnya, yang ketiga, meletakkan kedua tangan atas lantai. Makruh meletakkan lengan sehingga rapat dengan lantai sebagaimana anjing. Okey, seterusnya, memandang ke arah sesuatu yang melalaikan. Di sini kita boleh lihat memang perkara itu tidak elok dilakukan ketika solat, jadi hukumnya makruh. Kemudian yang kelima, bercakap pinggang atau berpeluk tubuh.
Kerana itu ialah perbuatan orang Yahudi. Jadi memang sudah pasti perkara itu memang tidak disukai oleh Allah. Khususnya yang keenam, solat ketika makan telah dihidangkan. Lapar adalah satu faktor orang tidak khusyuk dalam solat. Lebih-lebih lagi ketika makanan sudah dihidang, mesti khusyuk solat tu dah hilang. Mesti kita fokus kepada makanan tu. Sama juga dengan yang ketujuh dan yang ke-8, iaitu menahan hadas kecil dan mengantuk. Perkara tersebut memang sudah nampak memang mengabaikan solat dan tertumpu pada perkara tersebut. Jadi perkara itu dikira makruh. Yang ke-9, meludah ke hadapan atau ke kanan. Perkara ini adalah makruh dalam solat kerana perbuatan itu tercela dan dilarang. Ini kerana ketika kita solat, kita menghadap Allah dan kita minta pertolongan ni. Jadi perbuatan ini sangat makruh dalam solat. Okey, yang ke-10, menguap dalam solat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam kitab Sahih Muslim. Maksudnya menguap itu adalah dari syaitan. Oleh itu jika sesiapa menguap, hendaklah dia menahan sebaik mungkin. Imam Nawawi pernah berkata dalam kitab Bukhari, dia pernah menjelaskan bahawa Allah lebih suka bersin daripada menguap. Kerana bersin tu nampak sihat tubuh badan tu. Kalau menguap ni nampak macam kita dah mengantuk, lemah badan, macam tu. Yang ke-11, rukuk sebelum sampai ke saf. Sering berlaku apabila seseorang sampai lambat ke masjid dan ketika sampai imam sedang rukuk, ada yang tergesa-gesa memulakan solat supaya sempat rukuk bersama imam. Ini menyebabkan dia rukuk sebelum benar-benar masuk dalam saf. Perbuatan ini tidak disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang berlaku kepada Abu Bakrah. Okey, yang ke-12. Yang ke-12 adalah makan makanan yang berbau. Ialah satu benda yang makruh. Contoh petai, memang daripada dulu benda tu makruh. Jadi bila bawa dalam solat, benda tu kira makruh juga. Kemudian yang ke-13, bermain dengan jari. Paling kerap ketika solat subuh, doa kunut. Bagaimanapun perbuatan ini tidak haram kerana berdasarkan laporan lain baginda pernah melakukannya, tapi sangat jarang. Dan yang terakhir, mengkhususkan satu tempat di dalam masjid ketika solat. Perkara ini makruh ialah kerana untuk mengelakkan timbulnya sifat wujub dan riya. Nama saya Muhammad Rizwan bin Zulkarnain. Nombor matrik saya 20BS02015. Saya di sini ingin menerangkan tentang perbezaan mazhab dalam perkara sunat. Terdapat 4 mazhab, iaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali. So, saya ingin menerangkan tentang mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, perkara sunat ialah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW secara berterusan tanpa meninggalkannya kecuali uzur seperti doa iftitah, ta'awud dan takbir semasa hendak rukuk dan sujud. Mengikut pendapat mereka, ibadah sembahyang mengandungi amalan sunat dan adab. Maksud adab dalam sembahyang dalam pendapat mereka ialah sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW sebanyak 2 atau 3 kali, tapi ia tidak secara berterusan. Contohnya seperti mengucap tasbih lebih daripada 3 kali dalam rukuk ataupun sujud. Kedua-dua perkara ini mengikut mereka tidak sampai ke taraf amalan wajib, kerana amalan wajib adalah sesuatu perkara yang tidak membatalkan sembahyang kalau tidak dilakukan, dan jika ditinggalkan dengan terlupa maka wajib digantikan dengan 2 sujud sahwi. Mereka menyinaraikan 51 perkara sunat dan 7 perkara adab yang terdapat dalam ibadah sembahyang. Seterusnya adalah mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki ini, ibadah dalam sembahyang terdapat 14 perkara sunat dan 48 perkara adab. Maksud perkara sunat bagi kalangan mereka adalah sesuatu amalan yang sangat dituntut oleh syarak dan ia dititik beratkan dan perlu disebarkan kepada jemaah. Orang yang mengerjakannya dapat ganjaran pahala, manakala yang meninggalkannya tidak diberi apa-apa balasan. Contohnya sembahyang witir dan sembahyang pada 2 hari raya, iaitu Aidilfitri dan Aidil Adha.
seterusnya adalah perkara yang dikalahkan, iaitu mandub. Mengikut mereka ialah perkara yang dituntut oleh syarak tapi ia tidak dititik beratkan dan tidak semestinya perlu buat. Walau bagaimanapun, mereka yang mengerjakannya akan diberi ganjaran pahala, manakala yang tinggal tidak diberi apa-apa balasan. Contohnya solat sunat 4 rakaat sebelum solat zuhur, membaca surah, bertahmid dan sebagainya. Mazhab seterusnya adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini kan famous kat Malaysia. So, sebagaimana korang tahu, pendapat mazhab Syafi'i ini dalam perkara sunat terdapat dua, iaitu sunat abad dan sunat hay'ah. Sunat abad adalah bermaksud sunat abad ni bermaksud amalan sunat yang perlu ditampung dengan sujud sahwi jika kita tinggalkannya. Dan sunat abad ni terdapat 8 perkara. Seterusnya adalah sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni pula terdapat 40 perkara, termasuk mengucap tasbih dan sebagainya. Dan amalan sunat ini tidak perlu ditampung dengan sujud sahwi jika kita tinggalkan. Dan seterusnya adalah mazhab yang terakhir. Mazhab yang terakhir adalah mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali ni, dia mengatakan yang amalan yang bukan fardu ni terbahagi kepada dua, iaitu amalan wajib dan amalan sunat. Amalan wajib ini ialah perkara yang boleh batal semayang jika kita tinggal dengan sengaja. Maksudnya kalau kita terlupa, jadi kewajipan untuk mengerjakan perkara tersebut akan gugur dan perlu ditampung dengan sujud sahwi. Amalan wajib terdapat 8 perkara di dalam mengikut mazhab mereka. Dan amalan sunat pula, ia meliputi perkara sunat yang berbentuk bacaan dan perbuatan dan cara. Bacaan sunat ini terdapat 17 perkara. Jadi setakat itu saja pembentangan kami tentang perkara sunat dan makruh di dalam semayang. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Harap korang ambil yang baik-baik saja. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.